penonton hari ini. Tak setia menunggu, Masya Allah. Yang saya hormati, lagi saya sayangi staf pentadbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Suniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tak membuang masa lagi saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Poros Liati selaku Presiden Gemar Nur Iman dan seluruh para AJK-nya dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambunglah pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur. Hari ini kita sambung muka surat 125. Jadi kita lihat muka surat 125. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris yang ke-9. Baris yang ke-9 daripada atas. Lihat muka surat 125 baris yang ke-9 daripada atas. Ada jumpa Kita ambil ayat di hujung. Okey, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Baik. Yang bermaksud wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, dan janganlah bersumpah orang yang mempunyai kelebihan agama daripada kamu
dan keluasan harta dunia itu, bahawa tiada memberi sedekah mereka itu akan yang empunya kerabat dan segala miskin dan segala muhajirin pada jalan agama Allah. Turun ini ayat pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersumpah ia bahawa tiada nafkah atas Mistah, anak khalihnya, anak saudaranya, anak saudara ibunya. Anak saudara ibunya maknanya apa? Sepupu. Sepupu kah? Ke sepupu? Anak Sepupu. saudara ibunya. Ha? Tolong explain. Ha. Sepupu. Ha? Sepupu, Sepupu lah kan? Ustaz. Sepupu Sepupu. lah. Okey, sepupu Abu Bakar. Miskin lagi hijrah Badri, yakni masuk perang Badar tatkala masuk ia pada hadis ifki. Kemudian daripada ia nafkah atasnya dan manusia-manusia daripada sahabat-sahabat bersumpah mereka itu tiadalah beri sedekah atas orang yang bercakap perkara ifki. Baik, apa maksud? Jadi para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah, ayat ni masih lagi berkait tentang hadis al-ifki. Hadis al-ifki yakni cerita bohong, cerita tipu, dusta terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada ayat yang lepas apa kita baca berkaitan dengan golongan manusia yang tak beriman ni. Orang yang tak beriman, mereka memang suka mencari perkara yang buruk yang menimpa terhadap manusia yang beriman pada Allah. Itu orang yang orang kata yang jahat lah, orang jahat, orang yang kufur, orang yang tak beriman pada Allah, dia memang suka mencari perkara yang tak elok berlaku kepada manusia yang beriman pada Allah. Dia akan cari kelemahan orang yang beriman, dia akan cari kekurangan orang yang beriman, dia akan cari keaiban orang yang beriman, dan dia suka menghebahkan perkara tersebut pada orang lain. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan maruah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Jadi bagi golongan ini, kata Allah, diancam oleh Allah dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat nanti. Ini ancaman Allah lah. Ancaman Allah pada golongan manusia yang tak beriman ni. Dia tak beriman satu hal, kemudian cari pasal. Cari pasal macam mana? Dok cari keaiban orang beriman. Dok sebar pula. Jatuhkan maruah orang beriman. Dok fitnah orang beriman. Dok cela orang beriman. Macam-macam mereka buat lah. Seronok macam tu, kata Allah. Dia suka. Mereka suka buat macam tu. Jadi kata Allah, golongan macam ni, Allah bagi ancaman, amaran, mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Kemudiannya Allah Ta'ala memperingatkan pada kita, manusia yang beriman pada Allah ni, janganlah ikut jejak langkah syaitan. Jangan. Jejak langkah syaitan ni antaranya lintasan, bisikan syaitan. Jadi laknat oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Syaitan duk bisik macam-macam pada kita ni. Syaitan ni duk ajak kita buat benda macam-macam ni. Sebab tu kata Allah, kalau kita ikut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan ini menyuruh kita melakukan perkara yang keji dan mungkar. Fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar, kata Allah. Maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh kita melakukan perkara keji dan mungkar. Itu syaitan. Dia akan dihasut gitulah kita ni. Tiap-tiap hari dihasut. Tu. Kita yang mengaji ni pun dihasut juga tiap-tiap hari. Kadang-kadang tu dihasut macam mana? Dihasut kita ni bagi rasa malas nak mengaji, rasa mengantuk nak mengaji. Begitulah. Kadang-kadang tu dia dah hasut, dia kata apa? Dia kata ustaz mengajar tu tak betul. Dia hasut gitulah. Cemoy. Mana setan ni dia hasut
Biasa dia kata, ustaz ni betul tak betul, sesat-sesat ke ustaz ni. Ustaz ni ngajar Islam je lebih, tapi silap-silap sesat. Begitu. Macam-macam lah. Maknanya muslimin dan muslimat nak kata situ, ada saja setan duk bisik kita. Dan ingat, bila kata rasa benda buruk saja nak buat, bila rasa terlintas benda yang tak elok, itu maknanya kita telah datang pada kita godaan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon Allah lindung kita daripada syaitan yang direjam. Mohonlah pada Allah. Yang kita sebut pada yang lepas baca juga, a'udzubi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Kita mohon pada Allah, lindunglah kita daripada min ghadabihi, daripada kemurkaan Allah, daripada azab sesaan Allah, daripada kejahatan manusia, kejahatan makhluk, dan daripada hasutan godaan syaitan yang direjam, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Taala, minta lindung kita daripada godaan syaitan itu. Yang penting bila ada ilmu kita faham. Setiap kali kita nak buat kebaikan, tiba-tiba terasa berat, rasa macam tak nak buat, tiba-tiba terasa nak buat benda yang tak elok, ini semuanya godaan hasutan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para muslimin dan muslimat, ayat pada hari ini pula, baik disebut tadi, kenapa turun ayat ni? Kenapa turun ayat kita baca hari ni? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Kenapa turun ayat ini? Dia kata sini, turun ayat ni ada kaitan dengan sahabat Nabi yang paling besar, yang paling utama, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini daripada cerita hadis Al-Ifki itu. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, kita kena ingat hadis Al-Ifki ini melibatkan anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang juga merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan ummul mukminin, ibu kepada manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Baik. Jadi bila saja fitnah ini dah tersebar, maka yang kita dah faham, kita dah cerita, dah hurai dulu, fitnah ini dimulakan, dicipta oleh golongan munafik, orang-orang munafik. Orang munafik yang mencipta fitnah ni, yang mencetuskan fitnah ni, dan mereka lah yang menyebarkan fitnah ini. Dan mereka sebarkan fitnah ni kepada manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang akhirnya adalah beberapa orang manusia yang beriman, yang terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi, yang terpedaya dengan fitnah tersebut. Itu dia. Yang terpedaya dengan fitnah tersebut, yang percaya. Mereka bukan sekadar percaya dengan fitnah itu, bahkan mereka juga terlibat dalam menyebarkan fitnah tersebut. Itu muslimin dan muslimat, mereka percaya sungguh ni. Bukan percaya biasa, percaya sungguh-sungguh akan fitnah tersebut terhadap Aisyah radhiyallahu anha ni. Mereka percaya dan mereka juga sebarkan, dan mereka lah yang paling kuat menyebarkan fitnah tersebut. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat, di antara yang percaya pada fitnah itu, yang menyebarkan fitnah itu, seorang sahabat yang bernama Mistah bin Usasah. Itu dia. Mistah bin Usasah ni siapa? Yang disebut tadi sepupu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Dia bukan sekadar sepupu Abu Bakar, bahkan dia sahabat Nabi yang muhajir, yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bahkan dia termasuk antara sahabat Nabi ahli Badar, yang terlibat dalam perang Badar, perang yang pertama di zaman Islam, di zaman Nabi SAW. Maknanya Mistah bin Usasah ni bukan orang sembarangan lah, orang hebat. Orang hebat, orang yang dekat dengan Nabi, orang yang
berkeluarga dengan Abu Bakar lah. Begitu. Tapi malangnya dia percaya pada fitnah tersebut, bahkan dia antara orang yang kuat menyebarkan fitnah tersebut. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Mistah bin Usasah ini, dia orang yang muhajir, yang berhijrah. Dan dia merupakan sahabat Nabi yang miskin. Dia miskin. Sebenarnya dia miskin. Dia hijrah, sahabat yang hebat berhijrah ke Madinah. Bahkan terlibat dalam perang Badar. Dan pada waktu yang sama dia miskin. Maka disebabkan keadaan dia macam tu. Dia sahabat perang Badar, ahli Badar. Disebabkan dia seorang yang berhijrah ke Madinah dan sebagainya. Dah bahkan merupakan sepupu Abu Bakar. Maka menyebabkan keadaan macam itulah Abu Bakar ni sentiasa membantu dia. Tu dia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sentiasa membantu Mistah bin Usasah ini. Baik. Bantu macam mana? Sentiasa bagi duit lah. Bagi bantuan, bagi sumbangan, bagi duit. Mungkin bagi allowance bulanan ke. Macam tu lah. Tu. Sebab Abu Bakar ni kira kaya. Abu Bakar ni ada harta. Para muslimin muslimat kena ingat Abu Bakar ni ada harta. Sebab dia ahli perniagaan juga. Tu. Abu Bakar ni miskin masa bila? Masa jadi khalifah yang pertama tu. Abu Bakar ni dia jadi miskin masa menjadi khalifah Islam yang pertama. Dia jadi pemimpin, dia jadi miskin. Tu, ini pemimpin. Pemimpin yang sebenar. Pemimpin sekarang, ada macam tu. Tak ada ke laut belaka. Baik, jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Nak kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini, dia senantiasa membantu Mistah bin Usasah ini. Setiap masa, maknanya setiap bulan ada allowance bulanan dan sebagainya gitu. Baik. Jadi bila saja turun ayat yang menyatakan muslimin dan muslimat yang menyatakan apa? Yang menyatakan Sayyidatina Aisyah tidak bersalah. Aisyah radhiyallahu anha ni tak bersalah. Merupakan seorang wanita yang suci, yang mulia sangat di sisi Allah. Dia isteri Nabi. Dia ibu kepada orang-orang yang beriman. Maka dia sangat mulia. Maka bila turun ayat macam tu, yang Allah membela Sayyidatina Aisyah, maka jelaslah Aisyah itu difitnah oleh orang-orang munafik tadi yang mencipta fitnah tersebut. Bila saja dah turun ayat tersebut menunjukkan Aisyah tak bersalah, maka pada saat tu memang Abu Bakar ni jadi marah. Marah pada siapa? Pada Mistah bin Usasah. Marah dan sangat kecewa. Kecewa pasal apa? Sebab Mistah bin Usasah ni sepupu dia. Maknanya dia dua pupu dengan Aisyah. Nak menunjukkan dia rapat dengan keluarga Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi malangnya para muslimin dan muslimat, Mistah bin Usasah boleh percaya dengan fitnah tersebut. Boleh percaya, bahkan sebarkan fitnah tersebut. Maka ni amat mengecewakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bila turun ayat yang membela Aisyah, maka Sayyidina Abu Bakar pun bersumpah. Dia bersumpah demi Allah, dia tak nak dah tolong Mistah bin Usasah. Cukup setakat ni. Tu dia. Cukup. Aku tak nak tolong dah Mistah ni. Aku punya tolong dia dulu. Beri bantuan, dia tak putus ke dia. Dia miskin, aku bantu dia. Macam-macam aku buat dekat dia. Tiba-tiba dia fitnah anak aku. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Tiba-tiba dia fitnah anak aku. Dia kata anak aku berzina dengan seorang sahabat. Ini sudah melampau sangat-sangat ni. Ni dia. Ni fitnah yang amat berat, yang amat besar ni. Dengan sebab fitnah ni, keluarga aku jadi huru-hara. Dengan sebab fitnah ini, Aisyah menangis tak berhenti sampai aku bimbang, jantungnya sakit, jantungnya rosak. Ni cerita dia. Ni punya, cuba kita letak diri kita berada di tempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cuba kita berada kat tempat dia. Apa perasaan kita pada masa itu? Orang yang kita tolong, orang yang kita bantu selama ni, tiba-tiba tikam belakang kita. Tiba-tiba mengkhianati kita. Tiba-tiba memfitnah kita. Apa perasaan kita?
memfitnah keluarga kita, jatuh maruah keluarga kita ni, Masya Allah. Sebulan lebih ni, cerita ni berlaku sebulan lebih ni, tension, Masya Allah, tekanan cukup berat. Ni. Sampai Nabi SAW pun tak apa nak tegur Aisyah. Cukup berat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni dia. Memang amat-amat berat pada masa itu. Kita rasalah, cuba kita menyelami perasaan Abu Bakar dan keluarga dia. Tekanan yang cukup dahsyat pada masa itu. Lebih sedih yang disebut tadi, fitnah ini daripada keluarganya sendiri juga. Sepupu sepapak dia juga. Itu. Maka amat menyedihkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi, memang kata logik lah kalau Abu Bakar marah macam tu. Kita kata logik lah bila Abu Bakar bersumpah tak nak bagi lagi bantuan dah. Kira logik lah macam tu. Muslimin dan muslimat. Macam kita lah, kita pun gitu. Kalau orang buat kita begitu. Kita punya tolong orang tersebut, bantu macam-macam dia. Bersusah payah, kita tolong dia. Tu dia. Kadang-kadang ni kita korbankan diri kita, korbankan family kita untuk bantu dia. Tu dia. Kadang-kadang kita susah tak apa, yang penting boleh bantu dia. Ni. Punya bersuruh kita bantu dia. Tiba-tiba satu saat bila berlaku satu peristiwa, dia boleh tak bersama kita, dia boleh mencela kita, dia boleh memfitnah kita, dia boleh menikam di belakang kita. Jadi memang pada masa itu perasaan kita cukup jatuh. Kira down ni, down sungguh-sungguh lah. Siasat boleh kemurungan tu. Tu muslimin dan muslimat boleh kemurungan. Boleh jadi macam tu. Ni. Boleh sedih yang amat-amat lah. Sedih yang amat-amat. Tu dia. Sedih yang amat-amat. Kita akan fikir balik, aku buat baik ke dia selama ni macam-macam. Ya Allah, sedihnya. Tu dia. Sampai hati dia buat aku macam ni, dia langsung tak kenang kebaikan aku ke dia. Macam-macam ni akan terlintas di hati macam tu. Manusia memang macam tu. Akan terlintas punya. Ni. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Tu. Ini berat ni. Ini ujian besar ni. Ujian yang melibatkan perasaan ni, ujian yang cukup besar. Bukan kecil. Sampai ada ulama kata kalau nak dibandingkan ujian lain dengan ujian kesakitan, ujian kesusahan, ujian kemiskinan, ujian halangan macam-macam, ujian macam ni masih tak besar nak banding ujian yang melibatkan perasaan. Ni muslimin dan muslimat. Tu kita kadang-kadang kita rasa ujian miskin lagi susah. Kita rasa ujian kesakitan lagi susah. Kita rasa ujian-ujian lain ni yang musibah lagi susah. Sebenarnya ulama kata ujian yang lagi besar, lagi susah itu ialah ujian melibatkan perasaan. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ni dia. Paling hebat lah. Ujian paling hebat lah. Ni muslimin dan muslimat. Sebab pada masa itu para muslimin dan muslimat Allah uji. Takat mana ikhlas kita ni. Tu dia. Allah uji takat mana ikhlas kita ni. Ni. Allah uji takat mana kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadat. Kesungguhan kita dalam melaksanakan amalan kebaikan pada manusia. Allah nak tengok takat mana kita ni. Betul sungguh kita buat kerana Allah ataupun tidak. Allah tengok. Allah nak cek tengok. Hati Allah uji macam tu. Datang orang macam ni. Orang menyusahkan kita. Yang kita buat baik. Dia boleh tikam belakang kita. Masya Allah. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ni. Kita memang perasaan ni memang kita ada lah. Tak nafi lah. Semua orang ada perasaan macam tu. Bayangkan Abu Bakar pun, kita sebut apa? Manusia yang paling agung. Paling agung lah. Kita baca banyak-banyak kitab lah. Kitab apa? Tanbihul Ghafilin. Hidayatus Salikin. Kitab apa? Al-Yawaqid wal Jawahir. Kitab-kitab dok cerita pasal Abu Bakar ni. Fiqhul Akbar. Baca macam kitab dok cerita Abu Bakar ni. Manusia yang paling agung di sisi Allah setelah para Nabi dan Rasul. Punya hebat Abu Bakar tu.
Mana paling agung para Nabi dan Rasul, lepas Nabi dan Rasul, ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oh, dahsyat tu Abu Bakar ni. Level paling tinggi. Tidak ada orang yang setara Abu Bakar lah. Tak ada orang. Itu dia. Para wali Allah hebat, tak mana pun tak akan setanding dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak setanding muslimin dan muslimat. Al-Hawariyun, golongan manusia yang amat setia, yang amat hebat, sampai dicerita oleh Allah dan Quran mulianya mereka, tapi mereka tetap tak setanding dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hebat Abu Bakar ni, muslimin dan muslimat. Bukan orang sebarangan. Bayangkan orang yang sehebat ini pun ada perasaan macam tu. Ada. Mana kita pun ada perasaan macam tu. Memang semua ada perasaan macam tu. Ini dia. Yang kata dah sembang lah, kata aku tak ada, aku boleh, tak ada. Dia tak kena lagi. Cuba dia kena sekali. Meroyan tak habis nanti. Tengoklah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sembang boleh lah. Ni. Tu. Sungguh. Ni, kita ambil ni, iktibar ni. Dan bersiap sedia untuk menghadapi ujian seperti ini. Kita semua ni. Bersiap sedia. Kebaikan teruskan. Tu. Kebaikan teruskan, tapi ingat bersiap sedia untuk menghadapi ujian seperti ini. Ujian, manusia tidak menghargai kebaikan kita. Ujian, manusia tak pandang kebaikan yang kita buat kepada dia. Ujian, orang yang kita buat baik pada dia telah, orang kata, menikam belakang kita. Ujian macam ni bersiap sedia. Bagi kita yang sentiasa melaksanakan kebaikan, yang sentiasa melakukan kebajikan pada orang. Itu dia, muslimin dan muslimat. Dan memang masa Abu Bakar bersumpah macam tu, bukan Abu Bakar seorang, ramai. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang lain pun bersumpah tak nak bantu dah. Mana-mana orang yang terlibat dengan hadis Al-Ifki ini. Sebab mereka ada bantu juga orang yang muhajirin, yang berhijrah, yang miskin, tapi akhirnya ada yang terlibat dengan fitnah tadi. Jadi beberapa sahabat pun bersumpah tak nak bantu dah, cukuplah. Putuskan bantuan kepada mereka. Tu dia. Bila saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengisytiharkan perkara tersebut, bersumpah tak nak lagi membantu mereka itu, maka turun ayat kita baca ni. Allah kata apa? Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ni. Turun ayat teguran Allah. Allah kata, dan jangan bersumpah orang yang mempunyai kelebihan. Di kalangan kamu ni. Kelebihan apa dia kata? Kelebihan agama di kalangan kamu. Maknanya ada kepahaman agama seperti Abu Bakar ni. Jangan bersumpah macam tu, kata Allah. Ni. Dan keluasan harta dunia, dah ada harta yang banyak. Tu. Jangan, kamu orang yang reti agama, jangan bersumpah macam tu. Dan kamu juga ialah orang yang ada harta yang luas, harta yang banyak. Jangan bersumpah macam tu, kata Allah. Ni. Yang disebut di sini dia kata sini apa, bahawa tiada memberi sedekah. Bersumpah ni tak nak beri sedekah, nafkah, infak kepada ulil qurba, kepada muslimin dan muslimat. Ulil qurba ni maknanya apa? Kepada kaum kerabat. Macam kaum kerabat ni, mistah tadi kaum kerabat. Family dia. Wal masakin, orang-orang miskin. Mistah tu orang miskin lah. Wal muhajirin fi sabilillah, dan segala muhajirin pada jalan agama Allah. Ni. Mistah ni orang yang muhajirin, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, berada di atas jalan Allah, yang terlibat dalam perang Badar. Tengok. Muslimin dan muslimat. 3 ni tengok Allah sebut yang pertama apa, ulil qurba, yang kedua wal masakin, yang ketiga wal muhajirin fi sabilillah. 3 golongan ni jangan abai. Jangan abai. 3 golongan ni jangan diabaikan.
Ni petunjuk daripada Allah ni. Cuba fikir kenapa Allah sebut 3 ni. Mana ini petunjuk daripada Allah. Nak kata 3 golongan ni jangan kita abaikan. Yang pertama ulil qurba. Ulil qurba maksudnya apa? Kaum kerabat kita. Yang ini family kita, keluarga kita. Jangan kita abaikan. Tu muslimi dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Nak menunjukkan juga pada kita yang bila kita nak memberi bantuan, nak memberi infak, sumbangan sedekah, Allah jelaskan dalam Quran, utamakan dulu kepada ulil qurba. Kaum kerabat kita, ahli keluarga kita. Itu dia. Kita baca surah Al-Baqarah, wa atal mala ala hubbi zawil qurba. Kata Allah, dan ada pun kata Allah, harta yang kamu sayang ni, sebahagiannya sedekahkan kepada kaum kerabat. Tu. Maknanya utamakan dulu kepada family kita. Tu. Family ni maknanya apa? Adik-beradik kita. Tu. Bukan anak-anak. Anak-anak tu tanggungan kita. Ni family kita, adik-beradik kita. Utamakan dulu pada adik-beradik kita. Tengok. Ada adik-beradik kita yang susah, kita bantulah. Muslimi dan muslimat, kita ada kelebihan harta. Harta kita banyak sikit dari orang lain. Jadi berilah harta tu sikit pada adik-beradik kita. Ada adik-beradik yang kurang senang. Tolonglah adik-beradik kita. Tu muslimi dan muslimat ni Allah suruh ni. Tengok dulu adik-beradik kita, tengok siapa yang susah. Tu dia. Tengok. Ada kata ustaz, bukan tak nak tolong, tapi lah adik-beradik ni buat macam-macam pun, dia tak hargai kita pun. Tu. Itu yang kita sebut tadi tu. Tu. Kita sebut tadi kan. Perasaan tu memang akan ada dah. Tu kita bantu macam-macam, ada adik-beradik ni buat tak reti je. Bila kita susah, dia buat tak reti pula pada kita. Kita minta bantuan sikit, dia marah pula kita. Tu padahal sebelum ni kita dok bantu tiap-tiap bulan. Tu. Contoh kan, muslimi dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Satu hari di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi datanglah bertemu dengan Nabi SAW. Sahabat Nabi ni kata, ya Rasulullah, nak mengadu sikit ni. Mengadulah. Dia kata, ya Rasulullah SAW, aku ni duk buat baik pada adik-beradik tak putus lah. Buat baik, dia kata. Berterusan buat baik ni. Tapi masalahnya adik-beradik aku ni, dia tak suka aku. Aku pun tak tahu pasal apa. Ni. Mereka duk cari pasal dengan aku tak habis-habis. Tu. Adik-beradik aku ni. Padahal aku duk bagi macam-macam pada mereka. Duk bagi duit lah, duk bagi hadiah lah. Bila ada anak mereka dapat resa baik, aku bagi hadiah pada anak mereka. Contoh, bila mereka dapat kejayaan sikit, aku sponsor mereka makan, meraihkan, contoh. Aku bagi duit, macam-macam aku bagi, tapi masalahnya mereka ni duk cari pasal juga dengan aku. Tak puas hati apa, tak tahu pasal apa. Begitu. Dia ngadu gitulah ke Nabi SAW. Nabi tanya balik ke dia, betul sungguh kau buat macam tu? Buat baik itu? Kata sahabat ni, ya betul ya Rasulullah, tak putus. Aku nak tanya, sampai bila nak buat macam tu ya Rasulullah? Sampai bila? Nabi kata, teruskan. Jangan berhenti. Kebaikan kamu tu, kamu teruskan. Teruskan. Untuk adik-beradik kamu ni, teruskan. Bantulah mereka berterusan walaupun mereka tidak respect, tak hormat kita. Teruskan, Nabi kata, teruskan. Walaupun mereka tak hargai bantuan yang kita beri, Nabi kata teruskan. InsyaAllah tiba satu saat nanti Nabi kata, mereka akan bosan, akan sedar, Nabi kata. Dan pada masa itu akan datanglah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah akan tolong. Bila tu? Itu kita serah pada Allah. Memang akan masa yang lama lah. Memang kita akan rasa perasaan macam-macam ni, muslimin dan muslimat. Buat baik macam-macam adik-beradik tak hargai. Hidup mengata aku kat belakang juga. Tu dia. Duk fitnah aku macam-macam kat belakang tu.
Duk cela aku tak habis. Tu. Tapi aku tak putus buat baik lah. Tak apalah, kita serah kepada Allah, buat baik terus. Tu. Tiba masa Nabi kata, akan datang pertolongan dari Allah. Jangan bimbang. Yang penting kita sabar. Sabar kuat-kuat. Sabar. Tu. Dia kata, Ustaz, susahlah nak sabar ni. Tu dia. Susah nak sabar. Tak kena sabar. Tak boleh buat apa. Suruh. Kena serah pada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita berhenti buat kebaikan. Jangan sampai kita ni, sampai ke tahap kita tak nak tanya khabar dah. Seolah-olah nak putus silaturahim. Jangan. Benda macam ni lagi berat nanti. Jangan. Jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Dengan family, teruskan. Beri bantuan, cari mana-mana adik-beradik susah, kita bantu. Tu dia. Kot ada dekat hujung tahun ni dapat bonus banyak ke kan? Manalah tahu kan dapat kerja mana-mana kan bonus setahun ke? Ada bonus setahun? Manalah tahu kan rezeki kan, mana tahu. Tak kerja Ustaz. Manalah tahu kan, insya-Allah. Kok dapat banyak macam tu, bagilah sikit, beda-beda sikit, kongsi-kongsi pada adik-beradik lain. Lepas tu masukkan sekali masukkan sekali dan adik-beradik itu. Boleh tumpang sekali. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi ni yang pertama kata Allah. Ni, jangan berhenti buat baik ni. Ni yang pertama. Yang kedua, pada siapa? Wal masakin. Kepada orang-orang miskin. Orang miskin. Orang miskin. Yang ada kat keliling kita ni, yang kita kenal lah. Sebab zaman sekarang ni ramai orang miskin lah. Walaupun duduk di bandar, tapi ada ramai miskin bandar. Kan? Gaji 1,800, gaji 2,000 dikira miskin sekarang ni. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bantulah kita ada kelebihan rezeki lebih ni. Bantulah mereka takat mana yang boleh. Tu. Hari ni semuanya mahal belaka kan? Dengan beras makin mahal, gula makin mahal, kan? Roti pun nak naik harga, kan? Macam-macam sekarang ni. Yang tak naik hanya gaji. Gaji masih tak naik-naik. Itu. Jadi itu yang berlaku hari ni. Jadi bila kita ada kelebihan rezeki, kita adalah duit sikit, maka berilah bantuan kepada mereka yang miskin itu. Takat mana kita mampulah, kan? Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Macam sekarang lah, macam contoh Contoh ni baru ni saya, satu kelas lah. Saya mengajar satu pondok, satu tahfiz. Setiap seminggu sekali mengajar kitab. Lama dah mengajar dekat pondok tahfiz tu, lebih 5 tahun dah. Maaf lah dulu. Sebelum PKP lagi. Sebelum PKP lagi mengajar. Jadi baru-baru ni dia punya pengurusi bagi WhatsApp saya, dia kata terpaksa dihentikan sementara kuliah saya. Sebab apa? Sebab mereka dah kritikal dari segi kewangan. Kewangan sekolah tu kritikal. Mereka dah tak mampu nak bayar apa yang kuliah saya tu. Disebabkan harga barang naik lah. Beras naik. Sebab budak-budak sekolah kan. Dah tak selama makan kan. Jadi orang kata bahan-bahan tu naik kan. Jadi mereka nak naikkan yuran, kesian pada mak bapak kan. Jadi mak bapak ialah sekolah dekat Felda kan, Felda kampung. Jadi mak bapak pun bukannya dari orang kaya-kaya, orang yang senang sangat kan. Jadi pihak sekolah ni mereka berat sikitlah, kesian duk fikir mak ayah, kesian kalau naikkan yuran. Jadi akhirnya kitalah jadi mangsa. Kitalah jadi mangsa. Jadi kitalah yang dihentikan kuliah kita. Itu contohlah. Ini orang kata yang berlaku sekarang kan. Kena fikir tu. Bila naik harga beras tu, bukan saja keluarga yang sudah susah, tapi termasuk sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah asrama, tapi tahfiz. Macam mana mereka makan beras makin naik kan. Jadi menyebabkan memang nak naikkan yuran memang serba salah. Tu memang serba salah. Tu muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Tu
Ini ujian bakalah pada kita, pada saya sendiri. Ujian kan, sebab saya mengaji tu lama, tiba-tiba dihentikan. Atas sebab itu memang kita rasa macam sedih lah. Sedih memang sedih lah. Tapi ni ujian Allah lah. Kita redha. InsyaAllah rezeki tu ada, insyaAllah. Cuma nak kata kita prihatin di situ. Prihatin situ, macam mana sekolah-sekolah pun jadi macam tu. Kesan. Sekolah persendirian. Sungguh. Kan? Fikir. Mereka macam ada satu sekolah tahfiz dekat Tanjung Malim macam tu juga. Baru-baru ni ada bapak budak di WhatsApp minta cari sponsor beli beras. Sebab pelajar ramai sikit. Satu hari makan 10 kg beras. Satu hari 10 kg makan. Dia dah ramai kan. Jadi bayangkan 10 kg sehari. Berapa ringgit tu? Muslimin dan muslimat berapa ringgit tu? InsyaAllah amin. Berapa ringgit tu? Bayangkan satu hari 10 kg beras. Beras pula mahal sekarang ni. Jadi memang kata ujian kan. Ujian. Jadi cari sumbangan apa yang boleh. Jadi kita alert benda tu. Tengok kalau kita dekat rumah kita ada tahfiz, tengok macam mana keadaan mereka. Bantulah. Kok Gemun Nur Iman ni boleh bantu lagi ke? Tapi seluruh Malaysia kan. Gemun Nur Iman kan kaya, banyak duit kan. Gitu. Muslimin dan muslimat. Jadi ada duit itu kita bagi sikit. Sebab ini kata termasuk golongan miskin lah. Kebanyakan sekarang ni banyak golongan miskin. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kata Allah pada ayat ni, kepada orang miskin jangan tinggalkan, teruskan. Dan memang tak nafi kadang-kadang orang miskin ni juga ada buat hal dengan kita, tak nafi. Kita buat macam-macam ke dia, buat kebaikan macam-macam ke dia, tiba-tiba macam disebut tadilah, tiba-tiba dia khianati kita, dia tikam belakang kita, dia mengata kita di belakang, memfitnah kita dan macam-macam. Memang perkara macam ni amat menyedihkan kita. Tetapi kata Allah, jangan hentikan. Pertolongan pada mereka tetap diteruskan. Tu dia. Ini ujian lah, ujian berat. Bukan senang ni nak melaksanakan perintah Allah ni. Gitu. Muslimin dan muslimat, dia dah lah orang miskin macam tu. Dia tak sedar diri dia. Dia boleh khianat kita, dia boleh fitnah kita. Maka ni benar-benar berat. Benar-benar perkara besar lah bagi kita ni. Tapi Allah kata jangan hentikan, teruskan. Ni golongan yang kedua. Golongan yang ketiga pula kata Allah, wal muhajirina fi sabilillah. Dan mereka yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Itu. Orang yang berada di atas jalan Allah. Dan kita bantulah mereka juga. Itu. Muslimin dan muslimat. Macam Mistah tadi, dia muhajirin, ahli badar. Maka berada di atas jalan Allah. Jadi, begitulah kita hari ni. Orang yang berada di atas jalan Allah kita bantu. Muslimin dan muslimat. Iaitu orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berdakwah, menyeru manusia kepada Islam. Orang yang menyebarkan kebaikan. Orang yang menyebarkan Islam, yang menyebarkan kebenaran. Dan orang yang sentiasa berada di atas kebaikan itu. Ini semuanya ialah orang yang berada di atas jalan Allah. Maka kena bantulah mereka ni. Berterusan. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Walaupun kadang-kadang ada perbuatan mereka, tindakan mereka yang menyebabkan menguriskan hati kita. Tu muslimin dan muslimat. Kadang-kadang ni, ialah kadang-kadang mereka mungkin ada terlanjur cakap ke, ataupun tindakan yang tak sepatutnya mereka buat, yang menyebabkan kita rasa marah, kita rasa sedih, kita rasa kecewa. Walaupun begitu, tetap jangan putuskan pertolongan kita kepada mereka. Ini perintah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini kena ingatlah. Baik. Jadi kembali pada kitab kita ni. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Inilah perintah Allah. Dan hendaklah maaf mereka itu dan ampun mereka itu
daripada mereka itu akan yang demikian itu. Tengok muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allah perintahkan pada kita yang Allah sebut tadi, jangan kita bersumpah macam tadi. Orang yang ada harta, ada ilmu, ada kelebihan agama, ada ilmu kepaham agama dan ada kelebihan harta, jangan hentikan bantuan kepada kaum kerabat, kepada orang miskin dan kepada orang yang berhijrah jalan Allah. Kerana Allah kata apa? Wal ya'fu wal yasfahu, dan maafkan dan berlapang dadalah. Ini perintah Allah. Allah suruh maafkan. Maafkan, Masya Allah. Allah suruh berlapang dada. Masya Allah. Bukan senang tu, muslimin dan muslimat. Ini perintah Allah. Bayangkan orang tu dah tikam belakang kita, selama ni kita bukan main baik dengan dia, macam-macam bantuan kita buat ke dia, kita korbankan diri kita, family kita susah pasal nak bantu dia, tiba-tiba muslimin dan muslimat, dia khianat kita, ditikam belakang kita, dia fitnah kita, dia cela kita di belakang kita, dia kata macam-macam buruk pada kita di belakang kita, tiba-tiba macam tu, tiba-tiba Allah kata apa? Maafkan dia. Oh, tu dia muslimin dan muslimat. Boleh buat? Kena buatlah. Tu, muslimin dan muslimat. Ini orang kata tidak ada orang kata apa? Tidak ada pilihan. Tak ada. Ini perintah Allah. Allah kata kena maafkan. Maafkan. Muslimin dan muslimat. Maafkan dan berlapang dadalah kata Allah. No excuse. Right, betul. Tu. Tu nak kata muslimin dan muslimat. Kena buat. Susah tara mana pun buatlah. Memang perasaan ni orang kata membuat-buat ni. Membuat-buat. Membuat-buat kerana apa? Kerana orang kata apa? Yelah orang kata tak puas hati sangat ni. Kalau boleh memang nak maki dia balik. Kalau boleh memang tak nak beri baik. Tak nak kebaikan dengan dia dah. Kalau boleh memang nak putus habis hubungan. Tak nak tengok dah muka dia. Tak nak semua. Tu. Tapi Allah kata tak. Maafkan. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni. Memang kita selalu kena lah. Jadi maafkan. Maafkan kata Allah. Maafkan. Tu. Maafkan dan berlapang dada kata Allah. Bukan sebarangan tu. Ini kata ni. Ni Allah sebut dah ayat tadi. Orang yang ada kelebihan agama ni, yang faham agama. Mana kalau jenis tak faham agama ni payah. Memang dia tak boleh ikut perintah Allah ni. Dia punya marah nanti dia akan bersumpah macam-macam. Dia akan maki macam-macam. Sampai dia akan cerita, ungkit balik. Tu yang berat tu. Kita sedaya upayalah. Jangan ungkit. Kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ni Allah sebut dalam Quran. Allah kata jangan kita batalkan pahala sedekah kita dengan mengungkit. Kata Allah jangan. Maknanya kalau kita mengungkit balik kebaikan yang kita buat itu, terbatal pahala kita ni. Habis. Rugi je. Muslimin dan muslimat itu Allah kata maafkan. Maafkan. Ni. Memang hati berkata-kata, hati tak apalah berkata, tak apalah. Nak luah di hati tak apa. Tapi jangan sampai kita mengungkit pada orang tu, kita cerita balik macam-macam kebaikan kita buat, sebab Allah kata takut terbatal habis pahala kita. Maka jalan yang terbaik, maafkan kata Allah. Maafkan. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ni. Kena maafkan. Macam saya, maafkanlah kan. Dulu pula saya selalu ada ustaz-ustaz ambil waktu saya kan. Saya maafkan. Ini contoh nak. Jangan ungkit Ustaz. Ini bukan ungkit Ini contoh. Baik, jadi ini muslimin dan muslimat. Jadi makna kena selalu maafkan. Tu. Hati tu kena didik. Selalu maafkan, ya Allah. Tu selalu orang kata apa? Nak tidur malam tu, sebelum tidur malam maafkan orang lain. InsyaAllah maafkan orang lain kan? Tu. Ustaz. InsyaAllah
memang bila kita maafkan orang, insya-Allah tenang hati kita, insya-Allah. Ustaz nak tanya sikit boleh? Sila. Ni saya nak tutup dah ni. Sila. Memanglah maafkan. Memang maaf. Selalu maaf. Tapi kalau macam duit tu kan, tak bayar-bayar. Bukannya sikit, banyak. Macam mana tu Ustaz? Itu benda lain. Itu lain. Kalau melibatkan duit, itu hutang. Hutang tu hak kita. Hak kita. Boleh minta. Yang dimasukkan maafkan itu, kita beri bantuan. Yang pada ayat ni, kita maafkan dia. Dia buat jahat pada kita, kita maafkan dia. Tapi soal hutang, itu hak kita untuk minta balik. Itu cerita lain. Ini tak sama dengan perkara ini. Itu muslimin dan muslimat. Jadi maknanya kalau orang tu berhutang pada kita, kita boleh minta balik. Minta balik ke dia, itu hak kita. Itu yang sebenarnya tak apa. Yang memang dari segi hubungan kita jaga. Hubungan persaudaraan, hubungan family, hubungan kawan. Kita jaga benda tu. Tapi tiba masa hutang kita minta. Gitu. Itu hak kita. Yang kita sebut tadi, perkara yang berkait tentang perkara baik yang kita buat pada orang. Dan orang tu tiba-tiba dia mengkhianati kita, tikam belakang kita. Jadi Allah kata, wal ya'fu wal yasfau. Maafkan dan berlapang dadalah. Jadi insya-Allah, jadi saya minta semua maafkan saya, berlapang dadalah. Saya kena hentikan kuliah sekarang. Sebab muslimin dan muslimat, sebab dekat luar sana dah tunggu saya. Cukup sekarang itu insya-Allah. Jadi kita akan sambunglah kuliah kita ni pada minggu depan. Jadi saya terus tangguhkan kuliah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri ilal insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.